sebelum kahwin dah tahu dah. Tapi kenapa terima waktu dia pinang dulu? Dia janji lepas kahwin nak berubah. Kan? So saya pun terikatlah dengan janji manismu. Rupa-rupanya tak berubah-berubah. So akhirnya kata takdir saya kot dapat suami penagih kan. Tak. Dia pilih menerima pinangan tu. Itulah dia. So perempuan kenapa dapat takdir suami handsome macam tu? Sebab waktu dia datang handsome, terima. Itulah takdirnya. Digariskan begini keadaannya. So yang ini kita panggil dalam ilmu Allah. Tuhan bagi akal hang pilih ruang-ruang yang begini. Ya, jadi setiap kali kita buat satu benda, kita tengok kesannya macam ni dan macam ni. Di sinilah konsepnya. Dia bukan ketentuan yang kita tak boleh nak elak, tak. Ya, ini harus dipaham dengan menggunakan fikiran yang sedikit luas. Jadi di sinilah bezanya antara aliran mazhab ni banyak. Ada yang kata dah Tuhan kata macam tu. Memang Tuhan kata macam tu. Bila hang main pisau, Tuhan kata ya, takdirnya begitulah. Ya. Bila hang ni tadi apa? Tembak orang, takdirnya matilah. Kalau Pak Cik Rocky tak tembak Pak Ali, mati tak Pak Ali? Tak. Belum tentu. Belum tentu mati. Ya, belum tentu. Ya. Mungkin hari tu dia tak mati, hari lain pula dia mati. Tapi dia pasti akan mati. Cuma Pak Cik Rocky kan. Pak Cik Rock ni mendahului ajal dia, maka dia dihukum dengan macam tu. Kalau tak senanglah Tuhan Hakim kata Tuhan pun dah takdirkan aku hukum hang macam ni kan. So masing-masing menyalahkan takdir. So inilah konteks jauhnya kita pergi ya. Cuma nak bagi kita faham bahawasanya manusia ni dia ada usaha, yang mana usahanya mencari takdir yang ditentukan oleh Allah begini. Kalau nak takdir sihat, hiduplah dengan cara sihat. InsyaAllah diberi kesihatan. Tapi bukan jaminan. Boleh nampak kat situ? Alright, faham tak? So, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ada soalan kat situ? Panjang ceritanya ya. Mana saya nak sambung? Baris tiga tadi. Tak, yang tadi faham maksudnya kalau kita kata Allah berhajat kepada apa? Kepada yang lain daripada dia, maka dia sifat. Sebab sifat ni berhajat pada zat. Tak jadilah. Hak ni saya dah selesaikan tadi. Saya ulang takut jadi tak faham balik. Okey? Dan demikian juga jikalau ia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jumpa baris yang keempat. Ya. Maka bukanlah ia qadim. Kalau kita kata Tuhan berhajat kepada yang menjadikan dia, maknanya dia tidak qiyamuhu binafsih, tidaklah dia bersifat qidam, yakni sedia ada ya. Padahal kita dah bincang lama dulu, tahun-tahun dah kita bincang Tuhan ini wajib qidam dan baqa bagi Allah ni tadi dah. Okey. Maka dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, ya, wallahu ghaniyyun hamid, ya. Wahai manusia, kamu itu papa. Papa diberi terjemah ya. Fakir. Fakir ini papa lah. Pape. Biar pape asal. Okey. Papa ni maknanya apa? Sentiasa memerlukan. Sebab tu dia beza, miskin dengan fakir ni beza sangat. Miskin ini keperluan dia cukup untuk hari itu. Fakir keperluannya tak cukup untuk hari itu. Okey, contoh. Seorang yang fakir, dia memerlukan 10 kilo beras sehari. Oi, berapa banyak anaknya? Dia perlu 10 kilo beras sehari, tapi usaha dia dapat 6 kilo sahaja. Maka dia fakir. Miskin, seorang yang perlukan 10 kilo sehari, dia usaha sana sini, usaha dapat 10 kilo saja, tak ada untuk hari besok. Ni kategorinya miskin. Kaya, kaya dia ada lebih daripada keperluan dia yang satu hari ni tadi. So sebab itu dikata kat sini, wahai manusia, kamu ni fuqara, kamu ni sangat memerlukan. Memerlukan pada siapa? Pada Allah.
Kenapa kita perlukan pada Allah? Banyaklah. Puan-puan nak hasil daripada kerja pun jadi, perlu pada Allah. Nak melihat pun perlu pada Allah. Jangan rasa aku punya mata, aku punya hal lah. Nak tengok apa pun, kan? Tak. Puan-puan jangan belagak sangat. Jangan rasa ada mata, confirm boleh tengok. Tak. Sebab tu bayi yang baru lahir itu, matanya lebih baru daripada kita. Mata Mak Ji berapa tahun dah? Mata bukan tanya umur. Dah, tanya mata. Ada orang dia sensitif tanya umur kan. Mata berapa tahun dah? 68. 58. Ada budak mata baru sehari je, tak nampak. Tapi mata kita dah lama nampak, hak baru tak nampak. Patutnya hak baru lebih clear daripada hak lama kan. So sebab tu saya nak beritahu, ada mata bukan jaminan boleh melihat. Kita fakir pada Allah, kita berhajat pada Allah supaya boleh bagi mata ni melihat. Ya, dia bukan jaminan. Sebab tu kita, bila kita ada semua ni, jangan rasa kita hebat. Tak, dia bukan jaminan. Jadi kita bergantung pada Allah pada semua perkara. Nak kenyang pun gantung pada Allah, nak lapar pun bergantung pada Allah. Tapi kita memang tak pernah nak lapar pun. Nak tidur pun puan-puan, dia bergantung pada Allah. Saya pernah cerita kepada perempuan, ada seorang di Sabak Bernam tak pernah tidur 23 tahun. Kita pantang duduk. Dia tak boleh tidur perempuan 23 tahun. Saya baca dalam satu majalah, sampai suami dia kata sabarlah, nanti bolehlah tidur. Sabar punya sabar, 23 tahun tak tidur. Sampai ditanya, waktu orang semua tidur, dia buat apa? Dia baring lah. Tapi mata terbedik, pegang torchlight. Tapi dia tak adalah kena pening dan sebagainya. Tapi nikmat tidur ni tak dapat kat dia. Kita hebat kan. Sebab tu orang kata Dewan ini lebih hebat daripada hotel 5 bintang. Sungguh. Masjid sebut Dewan marah. Masjid, Dewan ngaji memang lebih best daripada hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang, perempuan kena pasang aircon, minum air, baring atas katil, tarik selimut, buka TV, dengar lagu sentimental, sejam baru lena. Masjid duduk start nak pula imam kan, ittaqullah, sudahlah tu, enak lah tu ya. Kadang tempat mengaji pun Dewan kan, duduk 10 minit bas lena. Jadi sebenarnya kita memang standard lebih tinggi daripada hotel. Tak payah dah buat kat hotel, payah tidur kan. Okay. So balik pada cerita kita ni tadi puan-puan, kembali memahaminya, nahnu fuqara'u ilallah, maknanya kita sangat berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lawan ayat ni, wallahu ghaniyyun hamid. Allah itu yang kaya. Kaya ni maknanya apa? Bukan dia memiliki segala-galanya, tetapi dia tak perlukan segala-galanya. Itu maksud kaya. Kita salah kaya kita ada semua, kayalah kita. Bila hilang semua, apa kedana lah kita. Allah dalam konteks ni dia kaya dalam maksud Tuhan tak berhajat pada apa pun. Maknanya pada makhluk ni dia tak berhajat, pada alam ni pun dia tak berhajat, dan dia tetap akan menjadi Tuhan yang maha agung. Kita nak tahu kaya bila ada duit, dan nak tahu kaya juga bila ada orang tahu. Kalau tak ada juga. Ya, jadi kaya dalam istilah kita ni kita memiliki, tapi kaya dalam konteks ketuhanan tidak memerlukan. Ya, jadi hak mana lebih hebat? Bila kita kata kaya kerana perlu memiliki, itu yang orang gila tu. Keluar 8 balik 8, memang patut jadi orang kaya. Ya, tapi bila mati apa yang dia bawa? Apa pun tak bawa. Ya, kena apa-apalah dia. Jadi sebab tu balik pada memahami ini puan-puan ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ya, Allahu Ghani ni maknanya Allah tak berhajat, kita yang berhajat pada dia. Maka sebab tu jangan berhenti berdoa pada Allah. Dah usaha doa, ya, dah usaha doa, jangan doa tak usaha, parahlah. Kita ni harap ajaib je kerjanya. Aku dah sembahyang tahajud, aku dah doa, dah baca Yasin, dah ni, dah tu, usaha je tak ada. Dia macam Pak Rocky dah mati kan.
Dia macam Pak Majid. Ini cerita Pak Majid. Pak Majid buat kebun jagung dengan Aso. Aso ke Aso? Aso nama orang lah, orang Cina. Okey, ni nak tahu asu. Hantam pilah. Okey. Ni nak nampak dua beza. Pak Majid buat ladang jagung sama luas 4 ekar dengan asu. Ya. Cuma bezanya Pak Majid sembahyang tahajud. Pak Majid pergi masjid, Pak Majid tak tinggal solat, Pak Majid suka bersedekah. Asu tak buat semua tu. Cuma asu pergi kebun pukul 7, balik pukul 4. Pak Majid pergi pukul 7, balik pukul 12. Tuhan sayang hak mana satu? Tuhan sayang Pak Majid ke? Agak-agaknya kebun siapa yang menjadi? Asu tak semayang. Okey. Bila keluar hasil, Pak Majid kata, Tuhan, aku tahajud, aku sedekah, aku buat semua puasa, awak jaga aku tak jadi macam asu. Dia tak ikhtiar macam asu. Tak apa, Pak Majid kata, tengok asu, macam mana hang? Dia kata, Majid, hang balik pukul 12, aku balik pukul 4. Tak apa, Pak Majid kata, aku pun balik pukul 4. Okey, dia buat semua macam biasa, dia tambah waktu kerja, pukul 4 baru balik. Cukup 6 bulan, keluar hasil jagung. Siapa jadi? Tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Tengoklah Pak Majid guna benih jagung apa. Asu kata aku jagung Taiwan, hang jagung Malaysia, kan hasilnya tak sama. Aku guna racun Roundup, hang guna racun cap kangkung. Kata cap ayam, kan tak sama. Okey, jadi Pak Majid pun tukar pula. Dia guna jagung Taiwan, dia guna racun cap Roundup, kan. Dia buat semua dah lebih daripada asu ni tadi. Tiba-tiba keluar hasil. Siapa jadi? Masing-masing bakal cari sebab dan maksud. Tak tentu lagi sama. Sebab di sinilah akhirnya tawakal itu berlaku. Dia dah buat segala usaha yang menepati hasil macam asu ni tadi, tawakal pada Allah. So di sinilah lebihnya orang Islam. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, ya. Sebab itu dalam firman Tuhan ni kata apa? Wala tahinu fi batira'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa mundur bila kamu berdepan dengan orang yang macam ini. In takunu ta'lamun, kalau kamu rasa perit nak menghasilkan sesuatu, fa innahum ya'lamun, depa pun perit juga, kama ta'lamun, macam mana kamu rasa susahnya. Tapi bezanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu ada harapan yang tinggi pada Allah, kalau tidak di dunia, ada di akhirat. Ma la yarjun, yang mereka tu tak ada harapannya itu. So sebab itu kadang-kadang puan-puan kena kita tengok usaha orang bukan Islam ni nampak cepat je maju. Asyik orang Islam ni slow je maju. Bukan kita kata faktor usaha dan sebagainya, tak. Ada satu bahagian dalam akidah ni di mana Tuhan memang bagi semua pada mereka di dunia. Tapi untuk orang yang beriman, Allah nak kesabaran, tunggu hak kamu di akhirat. Maka di sinilah yang melunakkan hati kita. So Pak Majid bila dia faham semua ni, tak jadi pun tak apa, usaha lagi. So sebab tu orang yang strategis ni jangan apa? Jangan poyo. Boleh poyo. Jangan apa? Jangan eksen sangat lah. Dia bukan tentu strategi yang kita buat ni pasti menghasilkan 100% dah. Ada tawakal yang sangat tinggi perlu kepada Allah. Yang kita bicarakan ini wallahu ghaniyun hamid, yang sifatnya begitu tinggi. So sebab tu qiyamu ta'ala binafsih ni puan-puan, tuan-tuan yang dimuliakan, dia sangat penting untuk kita faham bahawasanya kita ni sangat-sangat berhajat dan bergantung pada Allah. Tak ada benda yang kita tak berhajat pada Allah. Hatta puan-puan nak buang air ini pun perlu kepada Tuhan. Saya dah cerita dulu puan-puan, usus ni dia bergerak.
Dia bukan sebab kita yang pandai-pandai berdehem. Berdehem apa? Dehem lah, yang tambilah kan. Ya, saya bawa seorang kawan pergi ke pakar sakit tu. Dia kata, you punya usus, ini ulangan kali kedua, you punya usus ni panjang. Dia kata, kalau tarik keluar semua usus, buat satu garisan, dia kata boleh buat satu kort tenis. Puan-puan pun tak percaya, tengok perut aku kecil je kan, tapi usus macam tu. Dia lilit. Tapi dia kata itu Tuhan punya kerja. Dia lipat punya lipat, dalam puru juga taruh. Dia kata kan, kita pun okey lah kan, janji kau boleh bagi ubat. Sekarang kawan saya tu tak boleh nak buang air. Sekarang dia kata, you punya masalah, usus ini sudah tak ada power nak apa. So bila perempuan menekan masa kita tu kan, sebenarnya kita cuba menggerakkan usus tu supaya dia melakukan kerja dia ni. Sekarang you punya usus ada sini masalah, dia kata. Sama ada sudah paralyzed, lumpuh, ataupun ada kurang tenaga, ataupun ada bahagian yang tu sudah mati, dia kata. Sekarang kita mau bagi ubat lah. Ini sakit ada 2,000 ubat, dia kata. Tapi dari 2,000 ni, satu pun saya tak tahu mana satu betul. Ya, jadi dia test je lah. Test je. Jenuh nak test satu ubat. Kata satu ubat 10 hari 2,000. Jadi dia test ada yang betul tu rasi lah tu. So perempuan, saya nak beritahunya, sampai kepada peringkat yang tu pun kita sangat bergantung pada Allah ni tadi. Jadi sebab tu banyakkan menadah tangan, pohon pada Allah sungguh-sungguh, terutama soal kebaikan kita hidup di akhirat. Ya, dunia yang dah kita berada pada pertengahan umur, ada orang yang pada akhir umurnya dah cukup padan dah. Bukan kata nak doa perempuan mati, tak. Tapi dah tak maaf ya, dah merasa segala. Kan apa lagi yang kita nak cari? Kata dulu tak kahwin, dah kahwin. Lepas tu nak ada anak, dah ada anak. Teringin nak cucu, dapat cucu. Teringin nak cicit, ngada-ngada pula kan. Teringin semua, tak apa, ada yang Tuhan bagi. Teringin nak kereta, ada kereta. Teringin nak rumah, ada rumah. Teringin nak ke Mekah, semua dah ada. Maka segala yang kita inginkan ni Tuhan tunaikan sungguh-sungguh. Ada satu benda yang kita tak tahu ditunaikan atau tidak oleh Allah. Itulah kehidupan kita di akhirat. Ya, maka kita cari persediaan ke sana pula. Sebab itu kata Nabi, Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdik ni, orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya dia akan datang. Dia bukan orang cerdik ni, orang ada PhD, orang ada master degree apa semua, tak. Itu cerdik atas retas je. Kadang-kadang menipu pahit tu. Sombong tak ada dah ya. Tapi orang cerdik tak ada apa pun tak apa, tapi dia menyediakan keperluan dia di hari akhirat. Hak tu lah orang paling cerdik yang nak kita buat pada diri kita ni. Okey, kemudian nanti kita sambung lagi pada wahdaniyah. Sampai kat situ Allah Ta'ala a'lam. Ada soalannya? 8 Okey, ada soalan sampai kat situ. Yang tu okey, faham? Tak faham pun buat faham lah. Nah, iaitu dia agak ni sikit lah, agak ni sedikit tinggi ya. Ustaz, saya nak tanya, kata zat kan? Itu ada satu makna nikmat ke? Nikmat ke? Zat tu. Nikmat. Kalau dalam konteks ketuhanan, zat ni kita tak tahu. Tapi nak faham zat dalam maksud nikmat, kita rasa tapi kita tak nampak, tak boleh nak ini nikmatnya dah. Tapi kita merasakan dia. So secara maknawinya kita bolehlah kata zat ini lebih kurang nikmat. Kita rasa ada, tapi kita tak boleh nak bagi tahu rupa macam mana, nak keluarkan apa dia. Macam tu juga Allah ni. Kita tahu dia wujud dengan kita merasakan kita ini sangat bergantung pada dia. Tapi nak meletakkan dia dalam rupa bentuk sampai kata nah ini dia, bukan, tak boleh. Ya, bahkan dinasihatkan oleh ulama, tafakkaru
fi khalqillah. Fikir apa yang Tuhan buat, bukan fikir pasal zat. Sebab makhluk tak mungkin dapat fikir khaliq. Tinggi sangat. Macam apa, kita buat mic ni. Mic ni tak boleh fikir lah. Kenapa kita tak boleh buat yang hidup? Kerana kita tak boleh memberi hidup. Ya. Maksudnya khaliq mesti berbeza dengan makhluk. Allah memang jauh, bukan jauh, memang tak sama, mukhalafah terus dengan makhluk. So sebab itu kata sebagian ulama, kullu syai'in bibalika wallahu bikhilafin zalika. Apa yang terlintas di fikiran kamu tentang Allah ni sebenarnya tu bukan dia. Ya, sebab apa? Apa yang boleh dipikir oleh makhluk tetap akan jadi makhluk. Dia tak sampai peringkat Tuhan. Ini sufismnya tinggi dalam yang itu. Cuma peringkat kita ni puan-puan, saya lebih syorkan begini. Kita dah tahu tentang kewujudan Allah, kita dah tahu keperluan taat pada Allah. Cuma kita tinggal untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tak perlu kita nak menjengah jauh dalam konteks nak faham macam mana lah rupa dia. Ya, sebab tak digalak, bahkan dilarang oleh Nabi SAW. Takut-takut jadi merapu. Ya. Saya ada seorang kawan saya gila dalam yang ini. Bukan dalam yang ini. Gila sampai kami kena hantar balik. Lepas tu lah ni dah sihat dah jadi cikgu. Kat mana tak tahu. Kau perempuan ngaji dengan dia besok. Sebab dalam ini bukan dalam yang ini. Dia memikirkan satu lagi ilmu, dipanggil ilmu mantik. Ilmu satu bidang ilmu yang lain. Ya, falsafah mantik Aristotle. Jauh sangat sampai kena demam panas. Dia bukan hal itu. Tapi nak skor dan dapat title imtiaz tu, sampai tak tidur malam dan sebagainya, mudahnya dapatlah penyakit Mary sikit. Ya. Hantar balik pun. Allah Ta'ala a'lam. Okey, ada lagi tak? Saya nak beritahu apa ke dulu? Saya dah beritahu, tak apa saya ulang. Ini ulangan. Kalau saya hari ni isu kalimah Allah ni besar kan. Saya bukan nak sentuh yang itu. Saya dah beritahu, saya ulang lagi sekali. Okey, macam mana? Mudah contohnya gini. Kalau kita kata Tuhan kita Allah, Tuhan orang Cina berhala. Pernyataan ini boleh membawa kepada syirik. Boleh faham? Kita kata kita orang Islam Tuhan kita Allah, hampa orang Cina bukan Tuhan Allah, Tuhanan berhala. So pernyataan ini boleh membawa kepada rosaknya akidah dalam bab syirik. Sebab kita dah mengiktiraf Tuhan dia lain daripada Allah. Sedangkan kita mengaji daripada dulu Tuhan semua orang ialah Allah. Ya, jadi dalam isu kalimah Allah ni saya bukan nak sentuh yang itu. Tetapi kesan daripada pemahaman kita tak benarkan orang bukan Islam gunakan Allah ni tadi, kita risau kita buat dikotomi apa? Kita buat garis pemisah sampai kita kata orang bukan Islam tak boleh sebut Allah sebab Allah Tuhan kami. Tuhan nampak lain daripada Allah. Boleh faham itu? Hak ni boleh membawa kepada kenyataan syirik itu tadi. Kita meletakkan ada Tuhan lain daripada Allah. Sedangkan kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Ya, tapi tiba-tiba kita kata orang bukan Islam tak boleh guna Allah sebab Allah Tuhan orang Islam. Orang bukan Islam Tuhan dia kita pun tak tahu lain daripada Allah. So perkataan ini bahaya untuk kita faham sebab dia membawa kepada mewujudkan satu Tuhan yang lain daripada Allah. Secara tak sedarnya dia bermaksud macam itu. So sebab tu dalam kes yang ini puan-puan, tuan-tuan, dia perlu duduk semeja dibincangkan, bukan perlu angkat spanduk berdemonstrasi. Itu satu benda yang menampakkan jahilnya kita. Ya. Sebab secara ilmiahnya dan kita akui Allah Tuhan semua orang. Allah Tuhan alam, Tuhan haiwan, Tuhan pokok, semua tu Tuhannya. Allah, tiba-tiba kita kata ada satu kumpulan Tuhannya bukan Allah. Hak tu penyataan kepada syirik. Ya. So kalau kita tak boleh nak faham apa, diam, jangan ni. Yang kita risau sebab ada orang ni memandai sampai ke depan tu. Okey, hak tu je nak bagi tahunya.
Yang risau kita, kadang-kadang kita terlampau apa? Apa nak kata? Ta'assub kepada satu keadaan sehingga kita lupa kejahilan ini membawa kepada kekufuran ni tadi. Ya? Allahu a'lam. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, kita akan datang insya-Allah kita sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا نسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قومنا فإنهم قوم لا يعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.